Kalau kita, mungkin kita boleh bahas ke isu, kawan-kawan kita dekat Malaysia kan. Orang Melayu kita dekat Malaysia. Kita ada benda ni yang dipanggil sebagai affirmative action. Orang Melayu di Malaysia ni kita kata banyak privilege. Ini adalah satu hakikat yang tidak boleh dinafikan. Dan saya boleh faham kenapa begitu. Antaranya adalah sebab-sebab nak usahakan penyamarataan taraf ekonomi orang Melayu dengan bangsa-bangsa lain. Dalam masa yang sama juga, orang Melayu adalah peribumi, kan? It just makes sense, kan? Dah memang rumah you sendiri, dah memang keluarga you sendiri, memanglah you buat baik lebih daripada keluarga you sendiri, kan? Dah memang tanah Melayu, memanglah untuk orang Melayu, kan? Tapi kita buka pintu kepada orang yang lain, yang nak datang berniaga, nak hidup bersama, nak buat baik bersama, kita tak ada masalah. Tetapi, kadang-kadang apabila bantuan itu terlalu mudah, memudahkan segala-galanya, takut-takut tertimbul mentaliti, jangan takut, kerajaan akan tolong. Apa-apa pun kita nak, kerajaan akan tolong. Kerajaan akan tolong. Now, saya tak kata, yelah Ustaz, memang tanah ni kita punya, apa salahnya kita ambil daripada kita punya? Betul, saya faham. Tetapi apabila terlalu bergantung kepada, tak apa, orang lain akan tolong. Saya sendiri tak perlu berusaha keras. Saya akan dapat pertolongan daripada pihak-pihak yang lain. Apa akan jadi kepada kita? Sudah tentu di situ ada kesan kepada kekuatan jiwa kita. Sudah tentu akan ada kesan kepada harga diri kita. Sudah tentu akan ada kesan kepada semangat keusahawanan kita. Kesungguhan kita dalam melakukan sesuatu. Bukan saya kata kerajaan tak perlu bantu rakyat. Kerajaan kena bantu rakyat. Tetapi rakyat juga harus sedar, jikalau terlalu banyak menerima bantuan, dia tidak baik untuk diri kita sendiri. Kita akan jadi spoil. Semudah itu saja. Dia macam anak-anak kita lah, kan. Anak-anak minta bagi. Tak perlu usaha pun. Dia akan jadi orang yang macam mana? Dia akan jadi orang yang lemah. Tak payah nak tunggu lagi 10-20 tahun. Kita boleh tengok, kita boleh tahu. Kalau kita besarkan anak kita macam tu. Apa saja dia nak, kita bagi atas dasar kasih sayang. Dia dah memang anak saya, Ustaz. Saya nak dia happy, saya nak dia bahagia. Betul. Kita nak anak kita happy. Kita nak anak kita bahagia. Tapi kita juga nak anak-anak kita berkemampuan melalui kesusahan. Sebab dalam hidup ni dia pasti akan lalui kesusahan. Walaupun hidup yang kita bagi dia ni semampu kita, sesenang-senang yang kita nak bagi dia, satu hari nanti dia akan hadapi kesusahan. Selepas kita tak ada, ataupun mungkin selepas bila kita dah tua dan sebagainya, dia akan hadapi kesusahan hidup. Adakah kita mempersiapkan dia untuk menghadapi kesusahan? Sebab hidup ni tak akan boleh terpisah daripada kesusahan. Jadi cara dia macam mana? Cara dia adalah memastikan anak-anak melalui kesusahan. Kalau kesusahan tu tak datang secara natural, awak bolehlah buat-buatlah susah tu. Anak kalau minta sesuatu, you nak ni, you kena buat ni dulu. You kalau tak siap benda ni, you tak buat benda ni, you tak usaha, you tak akan dapat benda ni. So kita ajar kepada mereka, you have to put effort before you get something. Supaya dia faham dalam hidup ni, not many things are for free, kan? You have to put effort. Jadi begitulah juga. Ini adalah satu nilai yang sangat besar sebenarnya yang Nabi ajarkan kepada umat Islam. Imagine if we can practice this. Ustaz, kalau semua orang amal macam ni, siapa yang nak tolong siapa? Ustaz, tak ada orang miskin. Tak, dia tak akan berlaku macam tu. Tu saya kata tadi, ada tingkatan. Tak semua orang mampu buat benda ni. Tak semua orang akan mampu buat benda ni. Yang mampu betul-betul buat benda ni ada elites of the Muslim. So siapa yang nak jadi elite, buatlah. Siapa yang tak boleh jadi elite kelas pertama, jadi kelas kedua pun jadilah. Jadi kelas pertama pun jadilah. Saya ada save dalam YouTube, ada. Ni boleh ditengok balik dekat YouTube. InsyaAllah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dia minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Dan ketahuilah seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Hadza huwa. This is very very important. Nabi selepas beri nasihat, jagalah Allah, minta pada Allah sahaja. Nabi ingatkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, segala mudarat dan manfaat hanya datang daripada Allah. Kalau Allah tak izinkan you dapat manfaat, satu dunia nak tolong you, dia orang takkan mampu. Kalau Allah tak izinkan you ditimpa mudarat, satu dunia nak mudaratkan you, mereka tidak akan berjaya. Cuba bayangkan seorang manusia yang betul-betul berpegang kepada benda ni, dia akan jadi orang yang cukup kuat, mentally strong, spiritually strong, and insyaAllah physically strong tu. Tapi yang penting spiritually strong. Bayangkan orang yang macam ni. Itu yang kita tengok adik-beradik kita dekat Palestin itu. Luar biasanya keimanan sebahagian mereka. Sebab inilah, mereka percaya segala mudarat yang menimpa mereka ni Allah yang izinkan. Semuanya daripada Allah pun. Dan segala kebaikan yang mereka alami dalam hidup ni pun daripada Allah pun sebenarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Semuanya dia. Begitulah. Ini maksud dia. Ketahuilah bahawa jikalau seluruh manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepada kamu, dia tak akan mampu buat. Kalau Allah tidak tulis benda itu.
So, kenapa kita nak kena takut sangat? Dan kenapa kita nak begitu teruja sangat dengan manusia? Kenapa kita sangat nak mengagung-agungkan manusia? Sebab dia tak boleh buat apa pun. Tanpa izin Allah dia tak boleh buat apa pun. Dan kenapa kita nak kena takut? Takut dengan Israel, takut dengan Amerika, takut dengan musuh-musuh Islam ni semua. Sedangkan mereka tak akan boleh buat apa mereka buat kalau Allah tidak izinkan. That means all power belongs to him. Segala kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Dan tidak ada yang berkongsi kuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang berkongsi kuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua adalah satu kenyataan-kenyataan yang menguatkan. Ajarlah keluarga kita hadis-hadis ni. Ajar anak-anak kita. Ajar diri kita yang pertama sekali. Dan amalkan, yakin. InsyaAllah, you will see change in your life. Even in your mental health, you akan see serious improvement. Tapi dengan syarat, you kena percaya. You kena faham hadis-hadis ni. Kenapa Nabi sebut macam ni? Apa faedah-faedah dia? Apa manfaat dia? Dia bukan saja ada manfaat dari segi psikologi. Dia ada manfaat dari segi sosiologi. Social benefit. Dia ada manfaat dari segi ekonomi. Cuba bayangkan umat Islam ni bergantung pada usaha dia. Tak suka minta tolong orang. Dia akan jadi sebuah bangsa dan masyarakat yang kuat ekonominya. Dan bila kuat ekonominya, kuat mentalnya, kuat sosialnya, politiknya akan kuat. Dia akan datang. Power will come. Naturally will come. Okay. Kemudian, kita wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Itu yang saya dah sebut tadi. They will not be able to harm you. Okay. If harm takes place, it is from Allah Subhanahu wa taala. Jangan attribute kuasa kepada mereka. Jangan sekali-sekali kata hebatnya Trump, hebatnya Netanyahu punya teknologi, dahsyatnya diorang ni, kuatnya diorang ni, pandainya diorang ni. Ulang hadis ni. Mereka tidak akan mampu memudaratkan kamu kecuali dengan izin Allah. Kaitan agama dan politik, dia adalah benda yang tidak terpisah lah. Islam ni terpisah daripada apa je? Islam ni dia terpisah daripada apa? Dia tak ada benda pun dia terpisah daripadanya. Psikologi Islam tidak terpisah daripadanya. Politik Islam tidak terpisah daripadanya. Ekonomi Islam tidak terpisah daripadanya. Siapa yang memisah-misahkan Islam, berarti Islam tak ada kena dengan ekonomi, Islam tak ada say dalam politik, Islam tak ada say dalam social, Islam tak ada say dalam personal matters. Dia telah mensekularkan Islam. It is a secularization of Islam. Islam bukan secularism. Islam adalah all-encompassing. Okay? Seperti mana secularism hari ini nak jadi all-encompassing, dia nak copy agama. Tapi dia kata dia bukan agama, tapi dia sebenarnya agama. Dia cuba berlakon nak jadi, dia nak jadi agama tanpa berani mengakui yang dia ni agama. Okay? Jadi tidak ada perkara yang terpisah. Apa yang terpisah daripada agama? Dan dia adalah agama Allah untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Apa saja aspek kehidupan manusia pasti ada kaitan dengan agama. Benda mubah pun ada kaitan dengan agama. Kan hukum mubah itu diberikan kepada perkara-perkara yang makan, minum, kan? Perkara-perkara yang biasa pun termasuk dalam agama. Itu pun kita belajar. Benda mubah ini kalau melampau dia boleh jadi makruh. Kalau lebih-lebih daripada itu dia boleh jadi haram. Betul tak? Benda mubah pun ada hukumnya. Apatah lagi aspek-aspek itu. Betul. Amerika sebenarnya lemah. Diorang ni lemah. Kelemahan mereka adalah pada keimanan mereka. They do not have true belief. That is weakness. That is tremendous weakness. So kita melihat bukan dengan mata seperti mata mereka. Kita melihat dengan mata orang Islam. Beza. Ustaz, relax sikit. Kita Jabariyah Mutawassit ke? Okay. Istilah Jabariyah Mutawassit ni ada sebahagian ulama Syairah yang pakai. But they have their own understanding. Saya cenderung kepada Maturidiyah dalam isu qada wal qadar. Okay. Saya cenderung kepada pandangan Al-Maturidiyah. Pegangan Syekh Said Ramadan Al-Buti, pegangan Syekh Zahid Al-Kautsari, itu jalan saya dalam isu memahami qada dan qadar ni. Maka saya tidak, I do not prescribe to this term Jabariyah Mutawassitah ni. Mutawassitah ni saya tidak pegang. Jabariyah apatah lagi. Jabariyah Mutawassitah tu pun saya tidak pegang juga. Bagi siapa yang nak faham pendirian saya tentang ini, type saja Ustaz Nudros, qada dan qadar. Saya ada bahas panjang isu ini. Tapi bagi mereka yang baru start belajar agama, yang ialah dia ni beragama dia tak nak fikir, kan? Saya tak galakkan awak tengok. Sebab awak kena berfikir. You have to think. If you do not want to think, then don't watch the video. Okay, if you want to think, you are ready, you want to absorb it, you want to understand my position. Because saya akan pakai istilah-istilah. Awak kena faham istilah-istilah tersebut dahulu, baru boleh dapat manfaat daripadanya. Okay, kalau sahabat ni minta, Ustaz relate sikit Jabariyah Mutawassitah ni. Okay, Jabariyah Mutawassitah ni, dia, mereka mendakwa bahawa kita ni ada iradah. Manusia ada iradah. Tetapi iradah yang kita ada ini, ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kita rasa kita berkehendak. Rasa tu ada. You have that feeling that you are free. But in reality you're not. Okay. Itu maksud Jabariyah Mutawassithah. Jadi bagi saya itu seolah-olah macam nak katakan kita punya free will ni illusion saja. Illusion saja. I don't believe that. Saya tak percaya benda tu. Saya berpegang dengan Maturidiyah punya jalan. Iradah kita itu real, walaupun dia adalah amrun i'tibari, dia bukan makhluk, ya. Tapi dia kita kata iradah kulliyah itu memang Allah ciptakan, tapi iradah juz'iyah itu adalah satu rahsia yang Allah berikan kepada manusia. Adalah satu rahsia yang Allah bagi kepada manusia. Kita tak tahu hakikat dia apa. Kita tak tahu hakikat iradah manusia itu bagaimana. Tetapi manusia ada iradah, dan iradah itu bukan ilusi saja. Okey, wallahu a'lam. Okey, kita dalam habis hadis ni lagi satu kenyataannya. So, bila Nabi kata mereka tidak akan memudaratkan kamu, okey, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tulis untuk kamu. Kemudian Nabi kata apa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu telah terangkat dan tulisan itu telah pun kering. Maksudnya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala semua telah tertulis. Betul? Semua telah sabit dalam ilmu Allah. Tidak ada yang akan berubah dalam ilmu Allah. Allah tak ada ubah-ubah pendirian, ubah ilmu dia. Aku ingat dia akan buat macam ni, rupanya dia akan buat macam ni. Tak ada. Dengan Allah tidak begitu. Semuanya telah pun tertulis di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga tahu apa yang dia inginkan. Apa yang dia nak berlaku itu semua pun dah termasuk di dalam ilmu dia. Dia tahu apa yang kita akan buat, dan of course dia tahulah apa yang dia akan zahirkan di alam realiti. Dia ada iradah dia. Qudrah dia itu dizahirkan ke alam realiti, apa yang dia iradahkan. Itu sudah tentu Allah Subhanahu wa taala tahu, dan benda itu tidak akan berubah dan tidak pernah berubah. Itu yang maksud Nabi, pen telah terangkat, kertas telah kering. Okey, suhuf tu jaffat, dia telah kering. No change will happen. Now, saya tahu akan tanya pasal qada dan qadar dan sebagainya. Saya minta rujuk kepada video saya di sidang kalam. Type saja Ustaz Nurul qada dan qadar. Itu saya bahas panjang. Sebab benda ni antara isu yang paling complicated sekali. Okey, di dalam akidah. So dia bukan benda yang kita cakap lepas orang boleh faham macam tu. Tapi kalau tak berfikir senanglah. Dia nak telan je macam tu senanglah, tak ada masalah. Tapi saya Asy'ari kan. Kita Asy'ari Maturidi, kita punya jalan, kita sandingkan wahyu dengan akal. Sebab Allah suruh buat macam tu. Bukan kita nak, Allah suruh. Allah suruh faham wahyu dia. Allah suruh gunakan akal. Tapi orang yang tak nak, itu adalah pilihan dia. Kita tak paksa. Tapi kita kata, kalau kamu tak nak buat, kamu tak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, Allah suruh kita berfikir dan faham fiqh. Dan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nakkan kebaikan untuk dia, Allah bagi dia faham tentang agama. Faham itu apa? Faham itu dengan berfikir. Mana ada orang tiba-tiba je faham tanpa akal? Tak. Akal itulah maksud dia. Tempat faham tu di mana? Tempat faham tu adalah di akal manusia. Berusaha untuk faham sesuatu dengan berfikir. Itulah dia. Bila awak berfikir, barulah awak faham. Tapi orang kita tak nak. Saya nak faham tu daripada Allah direct. Saya tak nak fikir. Itu geng pemalas. Dengan cara itu awak takkan faham agama. Allah hanya akan bagi selepas awak usaha. Okay? Selepas awak berusaha. Kalau awak berusaha kat tempat lain, mungkin Allah akan kasih hadiah di tempat lain. Ini bagi yang faham-faham apa maksud saya. Tapi mesti ada usaha. Mesti ada usaha. Allah nak tengok usaha kita. Jadi usaha berfikir hasilnya adalah faham. Jadi kalau awak tak nak berfikir, macam mana awak nak faham?